Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari. Kita ni bab ruku-ruku sembahyang lagi. Ruku yang keempat ni baca Al-Fatihah dah. Kita berapa siri lah, panjang sikit bab kita bab surah Fatihah ni. Lalu ni kita pergi seterusnya lah. Ketahuilah, dianggap telah memperolehi pahala sunat dengan membaca sebahagian dari Al-Quran, sekalipun kurang dari satu ayat. Tak sampai satu ayat pun dikatakan baca surah tu boleh pahala sunat, walaupun kurang daripada satu ayat sekalipun dah. Tetapi satu surah sempurna lebih baik, sehingga surah yang terpendek lebih baik dari setengah surah yang panjang. Kalau kita baca separuh-separuh surah tak habis, lebih baik kita baca surah pendek yang habis. Cukup dekat lah. Qul huwallahu, cukup habis ayat dia, pendek pun habis dah. Kalau kita baca surah panjang, stay kerak tu yang molek kata dah. Dan kalau surah yang panjang itu dibaca hanya separuhnya, kalau baca separuh surah panjang tak ada nak habis dah. Baca separuh buku yang molek baca surah per habis dah. Dia kata gitulah lebih afdal lah, Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Bahfadhal, dia kata apa? Menerangkan bahawa yang seperti itu kalau tidak diinginkannya membawa yang setengahnya lagi, itulah yang lebih sempurna. Jadi dia kata maksudnya kalau dia dia kata kalau tidak diinginkannya membaca yang setengahnya lagi, itulah yang lebih sempurna. Contohnya kalau dibawanya satu ayat dari surah Al-Baqarah dan satu ayat lagi dalam surah Al-Imran dalam solat sunat subuh, dan baca Al-Quran dalam solat sunat tarawih, maka setengah surah itu lebih baik. Kalau sambung gini ni. Maksudnya sekali baca, maksudnya sambung, masuk dalam sembahyang wajib ke sembahyang sunat ke, ya terus menerus. Maksudnya sana sambung macam nak khatam Quran lah, baca sikit, foto-foto tu sebab dia nak perhabis. Boleh lah kita dia kata, kalau tidak kat lebih afdal baca perhabis surah-surah walaupun pendek. Dan sunat memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari rakaat yang kedua. Jadi molek kita baca rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua lah. Kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana nak ikut sunnah Nabi ni baca rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua dah. Terkecuali ada nas yang menyatakan mesti memanjangkan rakaat kedua. Kecuali ada nas. Tu hak mana tahulah. Kalau ada nas yang mengatakan boleh rakaat kedua tu lebih panjang pada rakaat pertama, maka hendaknya diikuti nas itu, seperti dalam salat berjemaah yang jemaahnya penuh sesak. Sunat bagi imam memanjangkan rakaat kedua agar orang yang terlambat dapat mengikuti imamnya dalam melakukan sujud, umpamanya dengan baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah dalam salat Jumaat. Dan juga umpamanya lupa membacakan sujud sejadah pada rakaat pertama dan solat subuh Jumaat, maka hendaklah dibaca dalam rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Jadi kadang dia ni ada surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dah. Bukan Al-Ghasyiyah ni panjang sikit, Al-A'la ada kadang-kadangnya molek baca ayat surah yang panjang pada rakaat kedua berbanding dengan rakaat pertama dah. Tapi secara umumnya banyakkannya Nabi sembahyang rakaat kedua tu lebih pendek daripada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itulah biasanya. Kadang-kadang tu nampak macam panjang surah Al-Ghasyiyah lah daripada surah Al-A'la dah. Pada hari Jumaat tu kalau tak baca surah sejadah lah. Contohnya ketika Zaham sesat tahulah kaitan dengan sesok ni, Ramadan orang dah.
Sunat bagi imam dan atau orang yang solat seorang diri selain dari perempuan dan orang yang khunsa lah, membaca dengan suara nyaring pada dua rakaat solat subuh. Jadi orang lelaki molek baca, kalau dia jadi imam memanglah baca derah dah, baca jahar solat subuh ni. Kalau dia sembahyang sore pun molek juga baca jahar semasa sembahyang subuh dah. Sama kalau dia sembahyang sore pun dah, sembahyang Jumaat sama telah ada kata dah. Kecuali apa dengan khunsa lah kata dah. Dan 2 rakaat pertama solat maghrib, dan solat isyak 2 rakaat pertama solat isyak dan 2 rakaat solat Jumaat. Dan juga rakaat orang yang masbuk sesudah salam imamnya. Dan juga 2 rakaat orang yang masbuk sesudah salam imamnya. Kalau tidak ganggu, dia boleh baca derah lah. Kaedah dia walaupun sore pun senangnya malam ni kita boleh baca derah. Kalau kita walaupun sembahyang sore dah. Tapi itulah tengok kalau ganggu orang tak boleh lah baca derah dah. Baca masing-masing lah. Dan 2 rakaat solat hari raya molek baca derah juga, baca jahar ni. 2 rakaat solat gerhana bulan, solat gerhana bulan ni malam dah. Kalau gerhana siang tu mazhab kita kata baca perlahan gitulah. Solat istisqa minta hujan walaupun siang hari baca kuat juga, baca jahar. Solat tarawih, solat witir bulan Ramadan. Solat jika kata boleh witir ni macam itulah. Kalau main sore pun baca tu kuat juga dah. Dan solat tawaf pada waktu malam. Solat tawaf pada waktu malam baca kuat juga. Ataupun pada waktu subuh ni. Maka semua solat yang terangkan di atas dimaksudkan ke dalam golongan solat yang bacaan nyaring. Itulah berapa semaya yang dikena baca moleknya kita baca kuatlah. Gerhana bulan ke gerhana matahari tak ni, gerhana matahari ni sehari tidak baca jaringnya. Mengikut mazhab kita lah. Selain dari yang terangkan di atas disunatkan membaca dengan suara perlahan. Kerana itu dinamakan solat yang bacaannya perlahan, yakni sirriyah. Sebalik dari solat yang dibaca dengan suara nyaring jahriyah. Sebalik dari solat yang dibaca dengan suara jaring yang panggil jahriyah, kita panggil solat bacaan sirriyah lah. Contoh solat sirriyah pula. Contoh solat sirriyah ni baca perlahan surah 2 rakaat pertama lah. Iaitu solat zuhur, solat asar, solat gerhana matahari, solat sunat tawaf pada siang hari, solat sunat maghrib. Solat sunat maghrib dah, bukan solat fardu dia lah. Solat sunat isyak dan solat sunat subuh, solat witir bukan pada bulan Ramadan dah. Walaupun sembahyang sore dah. Dan semua macam solat-solat sunat selain dari yang disebutkan di atas. Jadi banyak. Kalau nak kira agak banyak hak sembahyang ni baca perlahan. Berbanding baca kuat ni sikit dah. Terkecuali solat sunat mutlak yang dikerjakan pada waktu malam. Waktu malam ni boleh baca kuat dah. Walaupun kita semaya sore kita pun asal-asal malam ni boleh baca kuat lah, jahar sikit. Disunatkan membaca dengan suara yang nyaring atau perlahan boleh berlaku lah kalau kira sebenarnya. Jika tidak takutnya atau mengganggu orang yang sedang tidur. Kalau siapa baca kuat, siapa ganggu tidur tak boleh lah dah. Atau kita semai masjid, siapa ganggu orang sebelah kita tak boleh juga dah. Atau orang yang sedang solat. Dia lain dah. Atau orang yang sedang tawaf, kita baca juga siapa ganggu tawaf orang lain dah. Maka kalau ditakutkan akan mengganggu orang-orang yang disebutkan di atas, maka disunatkan membaca dengan suara perlahan. Kerana makruh membaca dengan suara nyaring pada keadaan demikianlah. Siapa ganggu orang ni tak boleh berlaku lah. Jadi asal-asal pun boleh baca jahar, baca kuat pun. Tapi siapa ganggu orang lain nak tidur ke apa, dia boleh baca perlahan. Adapun yang dimasukkan dengan nyaring, sekira-kira suaranya dapat didengari oleh orang yang ada di sampingnya dah. Bukan nyaring derah dah. Nyaring tu derah sikit sekadar orang sebelah dia, kalau ada orang kat dengar lah. Dengan butir dan dengan jelas. Dan yang dimaksudkan dengan perlahan ialah hanya didengari oleh dirinya sendiri saja. Perlahan tu sirriyah tu maksudnya. Dia baca tu dia seorang je dengar dah. Dan dimasukkan dengan antara nyaring dan perlahan, maka para ulama berbeza pendapat pula. Setengah mana hak kata nyaring pun tak, perlahan pun tak. Sebahagian yang mengatakan yang pertengahan itu ialah bacaan yang bukan hanya dapat didengarinya sendiri dan juga tidak dapat didengari oleh orang yang berada di sampingnya. Seperti disyaratkan dalam ayat yang berbunyi
Ayat bunyi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua-dua itu. Surat Isra ayat 110. Jadi perbincangan kita ayat ni lah sebenarnya. Setara mana je katakan sederhana dah. Kuat pun tidak, jahat pun tidak, seriah pun tidak. Jadi wala tajhar wala tukhafit. Tidak keras suara dan tidak rendah dia. Tukhafit. Jadi benda tu dah dibicarakan oleh ulama setara mana dikatakan sederhana, yang tidak kuat sangat dan tidak perlahan sangat. Sebagai ulama berkata yang dimaksud dengan pertengahan itu ialah dibacanya dengan suara yang nyaring dan sekali dengan suara perlahan. Pertengahan itu bukan maksudnya baca tengah-tengah antara derah dan slow dah, tapi ceriluk dah. Ada masa-masa baca kuat, ada masa-masa jaga perlahan. Setengah ulama kata gitu dah. Seperti yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil ni, maknanya. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang zahir yang diperkuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Al-Fadl. Yang azhar ni yang kuat lah, yang zahir dalam mazhab tu. Ya ada istilah-istilah lah. Kita kalau boleh ada masa kita boleh bincang pula. Dia pandang azhar, ya ada asah lah ni. Jadi istilah-istilah dalam mazhab kita ni. Jadi azhar ni dalam mazhab kita yang zahir, yang kuat lah kira, yang nampak kuat antara pendapat yang ada tu, iaitu baca bukannya perlahan sama, ada cerita-cerita, ada masa kuat, ada masa perlahan. Nama menurut penulis kitab Mughni, iaitu Mughni Muhtaj karangan Syekh Khatib Asy-Syarbani dah. Yang lebih utama yang pertama dah. Yang pertama iaitu tadilah pertengah-tengah ni, antara kuat dan perlahan dah. Itu mengikut Syekh Khatib Asy-Syarbani dalam Mughni Muhtaj ni. Sahibul Mughni lah, pengarang kitab tu punya kitab Mughni lah. Adapun perempuan ada orang yang khunsa jika ada di sekeliling ni. Jika ada sekelilingnya itu lelaki yang bukan mahramnya, maka sunat membaca dengan suara perlahan kerana takutkan fitnah. Jadi perempuan ni kalau dia sembahyang sore atau sembahyang dengan jemaah sekalipun perempuan dia, tapi kalau ada di sekelilingnya lelaki asing, maka dia molek baca perlahan lah, takut jadi fitnah. Dan jika tidak ada lelaki yang bukan mahramnya, sunat baginya menyaringkan bacaannya, tetapi sungguhnya kuranglah nyaring dari suara bacaan lelaki. Kalau tak ada, sama-sama duduk perempuan saja dah. Di asrama perempuan saja ke? Dia boleh jadi takmir baca kuat sikit dengan perempuan dia saja, tak apa. Tapi janganlah kuat sangat dah, rendah daripada lelaki lah, gitulah. Sedang dalam solat qada, apakah dibaca dengan suara nyaring atau perlahan? Qada ni baca nyaring atau perlahan. Maka ini disesuaikan dengan waktu mengqadanya, bukan dengan waktu tunainya dah. Dia qada semaya subuh pada waktu duha ke waktu siang hari, dia tak boleh baca kuat. Pasal dia kira pada waktu dia semaya qada, bukan pada waktu tunai dia. Bukan pada waktu asal dia. Semaya subuh qada, habis subuh dia baca perlahan. Jadi qada pada waktu yang siang hari ni dia tak boleh baca kuat lah. Gitulah. Sunat pada solat subuh. Sunat pada solat subuh membaca surah Mufassal yang panjang lah. Subuh ni baca panjang lah. Demikian juga dalam solat zuhur, tapi sunat surah yang dibaca dalam solat zuhur lebih pendek dari yang dibaca dalam solat subuh. Zuhur ni panjang juga kira dia, tapi pendek daripada sembahyang subuh, gitulah. Seumpamanya dalam solat zuhur dibaca surah yang hampir panjang dengan surah Mufassal. Gitulah. Lepas tu dalam solat asar pula dan solat isyak dibaca surah Mufassal yang sedang-sedang, dan dalam solat maghrib dibaca surah Mufassal yang singkat. Dari segi bacaannya surah maghrib ni yang paling pendek lah. Ada dikata surah Mufassal ni sebenarnya ada diperbahas, dia ada bagi dia Mufassal panjang, Mufassal pendek, lepas tu surah pendek lagi dah. Mufassal ni pada bahagian-bahagian dia. Ada 7. Hak panjang tu 7 surah hak panjang dah. Lepas tu ada pula bagi-bagi lah, tapi dia ada baru peringkat mufassal dah. Pembahagian sebenarnya. Lepas tu pandai cerita ke contoh. Ayat cerita pandai dah.
Tetapi tidak disunatkan membaca surah yang panjang dan yang pertengahan dari surah Mufassal, melainkan bagi orang yang solat seorang diri. Kalau nak baca panjang sungguh, pertengahan dari surah Mufassal lah. Maksudnya panjang lah, surah Mufassal ni panjang dah. Antara panjang-panjang 7 surah tu, tak molek kata sebenarnya, kecuali semai sorang-sorang dah. Ataupun tak apa bagi kecuali bagi imam yang makmumnya terdiri dari orang yang jenis begitu. Dah, jadi orang hak boleh tahan. Orang hak memang setuju belaka dah. Semua makmumnya. Jadi tempat kita ni tak ada mana di Pakistan ni pasal ramai hafiz Quran dah. Di Pakistan yang ramai hafiz Quran ni ada hak semaya. Kata khotes malam tahu lah. Dia baca tepat subuh ni. Ada dulu dah. Ada dah, tempat kita tak ada dah. Mana asli dok cerita lah tempat yang ngaji di India Pakistan ni. Masa bulan Ramadan ni, ya ada jemaah untuk orang awal dah. Ada jemaah untuk pokok hafiz ni, tapi cepat dia baca. Tak tahulah. Jadi baca cepat dah, tahulah kita tak tahu. Kalau setengah-setengah tu kita tengok tak bukti mana lah betul ke Quran dak lah. Bukan dia lah. Jadi dah. Dan ada yang kata tempat solatnya di masjid yang tidak terdapat orang-orang lain yang bersolat di situ dah. Orang yang pakat pahal belakang kuasa itu saja dah. Serta mereka yang menjadi makmum rela dengan baca imam yang panjang, tu baru boleh. Kalau tak rela, kalau saya orang awam tak boleh. Kalau orang khusus dah. Di Pakistan tu, dia kalau semai tarawih tu dia ada pula geng dia hak lain lah, hak kata set-set hafiz ni. Boleh lah pak waktu tu. Pak dia tu tak apalah. Dia buat semaya khusus pak dia pula kalau semaya tarawih dah. Dia suku dengan semaya tarawih orang awam ni tak. Orang awam ni juzuk 2 juzuk semalam tu terik dah dah. 2 juzuk orang tipak hak ni, hak alim, apa-apa hafiz ni. Kadang-kadang ada setengah kata khatam Quran semalam. Tak tahulah ke mana baca dak. Banyak tapi pas subuh lah lama dak. Dapat tempat di Indonesia ada. Kita pun tak sedap kan tak dia. Dia baca tu sedap juga tapi kan pandai tu. Dah lewat 20. Dan sampai itu bahawa makmum adalah orang yang tidak terikat dengan orang lain, umpamanya bukan budak. Selagi nak jadi tok imam ni jangan terikat dengan orang lain, ada kerja buat lah. Dan tok imam tak boleh baca panjang kerana ada orang ni macam budak kan, dia ada tugas lain dah, hamba dah. Kita nak jaga kebun tu dia ke apa, jadi dia tak boleh sembahyang lama juga dah. Okey, bukan perempuan bersemi dah. Maksudnya kalau masjid tu ada bini ke apa, dia ada tanggungjawab di rumah dia kata. Kalau sembahyang lama di masjid bukan dia dah. Dan bukan pula orang yang terangkan di atas. Maka sunat bagi imam membaca surah yang panjang. Kalau tak ada masalah ke apa, sunatlah baca panjang ni. Tapi kalau dapatinya salah seorang dari yang terangkan di atas, ada masalah lah. Ada kerja, ada orang luar, ada yang tak reda ke apa dah. Sunat bagi imam baca surah yang pendek dan makruh membaca surah yang panjang pula dah. Kalau makmum tu ada masalah sibuk ke apa, masjid besar, masjid yang apa, orang ramai bukan orang khusus. Bukan orang kata masjid tempat sekolah tapis lain lah sikit dah kata dah. Tapi dah. Kalau masjid biasa orang awam pergi, kita kena meraihkan jemaah, tak boleh baca panjang dah. Dan yang pertengahan dia, surah panjang yang pertengahan lah. Makruh baca surah panjang di pertengahan. Seperti itu juga berlaku pada semua zikir dan solat. Zikir dengan solat pun tak boleh baca panjang-panjang jugalah. Sembarang yang ala tu panjang-panjang pun tak boleh. Kalau siapa menyusahkan, memberatkan makmum dah. Bahkan COVID ni kadang-kadang kita ni SOP tak tahu ke SOP pakai mask lah, pakai apa dah. Sebenarnya boleh juga buat SOP, telah tak boleh berzikir. Tak payah berzikir, tak payah doa. Lepas mai klik. Tak. Biar ramai jemaah mari tapi semata ambil semai rumah kau, jangan ambil masjid kau. Biar ada SOP tapi
secepat semata dah. Janganlah siapa kau sekap orang masjid kan kali kira kan jadi dah nah. Patutnya lihat jangan sekap lah. Nyanyi kau orang dah. Tidak disunatkan imam memanjangkan dari yang sekadar sudah dianggap sempurna. Kecuali dengan syarat terangkan di atas. Tak boleh panjang lah. Pada sesuai dengan cukup sempurna dah pada dah. Kalau dah makmum macam-macam itulah. Dan kalau tidak dapat syaratnya maka makruh mempanjangkan bacaannya. Kalau syarat tu kalau semua kita cerita saat ni lah kalau semua tu boleh redha dan dia ni pok pro dah. Set khusus dah. Set tahfiz ke apa dah ikut dia dah panjang sikit dah. Gitulah lebih kurang dah. Okey, apakah dikatakan tu? Okey, awal surah yang mufassal tu ialah surah Al-Hujurat. Dia pertengahan fasalan. Iaitu seperti yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya bernama Daqaiq. Surah panjang yang kata pertengahan tu. Surah mufassal yang panjang ni. Itu surah Al-Hujurat dah. Mufassal ni apa sudah bukan panjang sekali dah. Tu surah panjang surah Baqarah, surah Al-Imran tu bukan ni surah yang mufassal ni. Pertengahan panjang juga pertengahan. Iaitu surah Al-Hujurat seperti yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang bernama Daqaiq. Syekh Ibn Ma'in Ibn Ma'an berkata surah mufassal yang panjang itu surah Hujurat sampai kepada surah An-Naba. Sampai dengan surah Ad-Duha. Itu dia kata surah mufassal yang panjang dia. Sedangkan surah mufassal yang pendek dari surah Ad-Duha sampai Ad-Duha sampai habis lah. Sedangkan surah mufassal yang pendek dari surah Ad-Duha sampai akhir Al-Quran lah. Gini lah. Mufassal ni hak pendek dah. Tapi ada bagi 3 pula dah. Start Hujurat sampai ke surah An-Naba dah. Amai tasa'alun ni An-Nabi Al-Azim tu dah. Surah Hujurat sampai surah An-Naba tu dipanggil mufassal yang panjang dah. Surah An-Naba sampai surah Ad-Duha dah. Surah An-Naba sampai surah Ad-Duha dah. Amai tasa'alun tu dah sampai surah Wad-Duha tu dipanggil mufassal pertengahan lah lebih kurang dah. Ad-Duha sampai ke Wad-Duha sampai ke surah akhir lah, akhir surah sampai kul a'udzu birabbin nas dah. Waktu dipanggil mufassal yang pendek. 3 pembahagian. Mufassal tu pendek dah tapi bagi 3 pula dah. Gitulah maksudnya dah. Demikianlah tercantum dalam kitab Tuhfah dan kitab Syarah Mukhtasar Bafadal Ibn Hajar Al-Haytami. Itulah pendapat daripada Ibn Hajar lah Al-Haytami lah. Dan terangkan oleh Ibn Rif'ah pula dan yang lain-lainnya bahawa surah mufassal yang panjang seperti surah Qaf. Ini pendapat lain pula dah. Apakah surah yang panjang, surah mufassal yang panjang itu surah Qaf. Dan surah Al-Mursalah. Dan yang pertengahan pula surah Wasyamsi wa duhaha, surah Al-Lail. Dan yang pendek pula surah Al-Asr dan surah Al-Ikhlas. Ini pendapat lain lah. Gitu lebih kurang lah. Tapi kita akan tengok pendapat Ibn Hajar tu sedap jugalah dah. Mudah nak faham dah. Ada surah surah apa dah? Surah Hujurat sampai surah An-Naba. Surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha sampai surah akhir dah. Jadi gitulah lebih kurang nak. Okey, lepas tu dan disunatkan pada rakaat pertama dalam salat subuh Jumaat membaca surah As-Sajdah sampai akhir surah. Di surah Sajadah ni sunat, memang ada dalil yang sahih Nabi baca pada subuh, tapi bukan setiap subuh. Ada juga Nabi tak bacanya dah, tapi kerek dah sikit dah. Baca surah Sajadah ni masa rakaat pertama solat subuh sampai akhir surah dah. Dan pada rakaat kedua membaca surah Ghasyiyah. Surah Ghasyiyah dah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah tu dah, surah Al-Insan dah. Surah Al-Insan rakaat kedua. Di sunatnya sebenarnya bukan baca surah Sajadah saja. Sunatnya baca rakaat pertama surah Al-Insan, surah Sajadah. Rakaat kedua ni surah Al-Ghasyiyah dah. Kereklah bacanya. Ya
Kerik lah bacanya tapi tidak sama-sama lah. Mazhab Hanafi ke apa kalau kita pergi tempat dia tak baca ni sejadah ni. Nah. Pagi Jumaat dia kata tak boleh juga, tak cukup nak sapa sunnah ni. Mazhab kita ni kalau sapa 2-3 kali tu Nabi baca kerik dah, boleh jadi sunnah dah. Boleh amal tiap-tiap pagi Jumaat lah. Tu cara kepahaman nak faham dalil hadis ada dah, tapi nak faham hadis sekarang pun tak dah. Mazhab kita kata dia bunyi kerik sikit ya, boleh lah. Walaupun Nabi tak baca sama. Mazhab dia tak boleh juga baca dah. Sebab ni boleh jadi bid'ah bagi dia, mazhab Hanafi tu. Sebabnya Nabi ni dia kata Nabi dia lebih kerik tak baca lah kalau kira jumlah tu dah, pagi subuh tu dah. Walaupun Nabi kerik baca lebih daripada 3 kali pun, lebih kerik baca surah lain juga dah. Jadi bagi dia tidak sunnah. Tidak molek, tidak sunnah lah meneruskan sentiasa pagi Jumaat tu baca surah sejadah. Nepeh lah gitu. Surah sejadah dan surah insan bukan surah sejadah saja dah. Hak sunnah nah. Rakaat pertama tu surah sejadah, rakaat kedua tu surah al-insan. Hak tu hak Nabi baca yang jelas disebut dalam hadis yang sahih. Okey, dan sunat selalu membawakan kedua-dua surah itu pada setiap subuh Jumaat. Mazhab kita setiap subuh Jumaat ni sunat dah. Ya waktunya masih luas sekalipun makmumnya tidak senang. Tapi kata sini tapi tu tapi dia kata Syekh ni kata tu makmum tak suka pun sunat juga. Pagi subuh Jumaat ni tak perlu dapat redha makmum lah. Lorak kau gapo kau. Pagi subuh Jumaat ni makmum tak suka pun tetap sunat baca surah Al-Insan, surah Sejadah dan surah Al-Insan ni. Walaupun makmumnya panjang tak email tak boleh. Dia kata tetap sunat, tidak jadi makruh tak email baca panjang hak ni. Untuk pagi, khusus untuk pagi Jumaat lah. Kerana yang seperti itu diperbuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang selalu membaca kedua-dua surah itu. Nabi kerek baca. Jadi kita berasa panjang setara mana pun dan Nabi kerek buat tak boleh nak kata pendek lah. Nabi sendiri kata jangan baca surah panjang. Nah, tiba-tiba Nabi sendiri baca pagi Jumaat tu surah Sejadah dan surah Insan. Maksudnya bagi Nabi tak panjang lagi dah. Kita rasa panjang. Kita rasa panjang dah tapi Nabi tak rasa panjang. Jadi panjang-panjang ni atas perbuatan Nabi. Dan Nabi kata lagi panjang. Bagi Nabi tu tak panjang dah surah Sejadah dan surah Insan tu pendek dah. Dah. Jadi oleh sebab itu tidak makruh dan tetap sunat baca surah Sejadah walaupun makmum tak suka dah. Walaupun makmum tak suka dah. Jika tertinggal membaca surah Sejadah pada rakaat pertama, hendaklah dibacanya pada rakaat kedua bersama dengan surah Al-Ghasyiyah. Allah ni. Dah, yo tak ingat. Rakaat pertama tak ingat ni pagi Jumaat ni baca surah lain. Tinggal ada surah Sejadah dah. Rakaat kedua baru tengok ni kita ni pagi Jumaat ni dah. Tak email dalam hati kecek dah. Gerah dalam hati kecek dah. Apa khabar dah. Dia kau khabar dia pagi Jumaat ni kau. Dia tak ingat baca surah Sejadah pada rakaat pertama. Rakaat kedua tu kena dabar dua dah. Surah Sejadah surah Al-Ghasyiyah kata hal anta al-insas. Selak tengah-tengah dah. Kena dapat. Kena dapat dah. Tengok ni dia tidak kata surah Sejadah, dia kata dua-dua surah dah. Tempat kita ni kadang dalam masjid tu, balasah ke masjid ni. Kadang dia tak baca surah Sejadah saja, tak baca rakaat kedua pun kau surah Sejadah lagi dah. Jadi tak kena dengan sunnah lah dah, tak kena tak tepat dengan sunnah. Jika pada rakaat pertama dibacanya surah Al-Ghasyiyah, hendaklah dibacanya surah Sejadah pada rakaat kedua, agar solatnya tidak kosong dari kedua-dua surah itu dah. Ada terbalik. Dia baca rakaat pertama surah Hal Ata 'alal Insan, surah Al-Ghasyiyah dah. Hal Ata 'alal Insan ni hanya surah Al-Insan dah. Dia bacanya pada rakaat pertama dah. Rakaat kedua dia kena baca surah Sejadah dah. Dah terbalik dah. Terbalik pun tak apa, nak baca juga surah Sejadah. Kena baca jugalah. Walaupun kaedah asalnya kena ikut terutin lah. Surah Sejadah dulu kan dalam Quran dah. Baru surah Al-Insan. Tapi dia terbalik pun boleh dah. Dia boleh terbalik. Terbalik pun boleh jugalah. Tapi tak sedap lah rasa dia. Tak sedap. Pakai surah Ghasyiyah ni tak. Surah Al-Ata ni. Silap dia je ni. Al-Ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakum syai'an madhkura. Surah Al-Insan. Dia kitab Jawi ni betul ni. Kitab Harumi ni salah surah Ghasyiyah. Surah Al-Insan lah. Surah Al-Insan. Dia kadang-kadang dua kitab ni tengok dua-dua dah. Kadang-kadang salah salah satu dah. Kitab Harumi ni kadang-kadang salah. Kadang-kadang kitab Jawi salah dah. Tapi kitab Harumi salah lagi dah.
Jadi surah Al-Insan lah bukan surah Syiah dah. Jadi rakaat kedua tu surah Al-Ghasyiyah. Tiba tu dia baca surah Al-Insan rakaat pertama, dia kena baca surah Sejadah pula pada rakaat kedua dah. Sujud sejadah tu rakaat kedua dah. Dia bukannya penting pada sujud sejadah tu, dia penting surah tu dah, nama surah tu. Kita Kita misalnya kalau baca surah Al-Isra tu, hmm, patut sujud jadah juga kan? tak payah lah Ustaz, mana ada ayat sejadah. Tu lah. Rakaat kedua pula sujud sejadah jadi. Kalau tukar surah ni. Yang pentingnya ayat sejadah pada surah sejadah. Pening dah makmunya. Peningkat dah lah dah. Jaga dia. Seperti itulah dikiaskan. Seperti itulah dikiaskan pada setiap solat yang disunatkan. Ditentukan sekalipun telah dimulai membaca surah yang lain. Ya ada lagi semain-semain lain tu ada riwayat ni baca surah ni, surah ni, surah ni. Dan kalau tukar surah, dia terbalik pun tak apa dah. Setengah tu mahu benar dah. Dia ada dalil Nabi baca terbalik. Susunan tertib ni. Tapi Nabi kerek ni baca ikut terutai lah dalam terutai Quran tu. Terutai tu lah Nabi baca dalam semaya kebanyakannya noh. Tapi kadang-kadang berlaku juga Nabi baca tak ikut terutai dah. Jadi boleh lah. Nak kata boleh saja. Bukan molek dah. Dan yang ditentukan oleh sunat baginya menghentikan bacaannya dan kembali membaca surah yang ditentukannya itu dah. Tadi surah hak dia tentu dah nak baca ni. Dia baca sebentar, teringat dah. Surah Sejadah nak baca pagi dengar. Dia pun berhenti baca surah Sejadah pula pun tak apa dah. Pasal tu target nak ikut sunnah Nabi dah. Jadi sunnah dia bukan baca surah Sejadah saja. Sunnah ni dua surah tu. Surah Sejadah dan surah Al-Insan. Surah Ad-Dahr dah. Gitulah dah. Tetapi Kalau tak baca surah Al-Isra tu, tak apa lah, sunat je dah. Sunat ikut mazhab kita lah. Mazhab lain tu ada setengah kata tak sunat juga dah. Apa kata mazhab Nabi ni. Kalau kita geden tak jumpa surah Sejadah pagi Jumaat lah. Tak lah. Tempat kita ni mazhab Syafi'i ya. Jadi afdalnya, sunatnya pagi Jumaat surah Sejadah dan surah Al-Insan. Tetapi jika waktu subuh tu sudah sangat sempit dah. Untuk membaca kedua-dua surah itu, hendaklah dibacanya dua surah yang pendek saja dah. Tak payah baca lah sejadah bangun lewat itu dah. Nak baca juga siapa terbabah subuh dah. Lebih pada waktu subuh tak molek juga dah. Lebih baik dari membaca setengah surah sejadah dah. Dan setengah surah Al-Ghasyiyah. Kalau kita potong-potong tak molek dah. Nak dapat konon ni dapat falak surah sejadah. Tempat kita ni nak dapat dia nak sujud sejadah, matlamat dia tak kena tu. Bukan nak baca surah sejadah nak dapat sujud sejadah ni. Dia kata pagi Jumaat tu semaya sujud sejadah ni. Bukan semaya baca surah sejadah ni. Semaya sujud sejadah ni. Bukan semaya subuh, semaya sujud sejadah. Orang Melayu tu kadang dia panggil tu dah. Salah faham lah. Yang pentingnya bukan sujud sejadah. Yang pentingnya semaya bacaan surah sejadah ni. Gitulah. Jadi tak molek ke belah-belah dah. Inilah dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah ni. Ibn Hajar tu tak Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Bafadah. Dia kata tak boleh separuh-separuh gitu dah. Berbeza dengan pendapat Syekh Ramli dalam kitab Ibn Hajar. Ada beza pula. Ibn Ramli kata tak apa dah. Sekerak-sekerak dah. Dan Syekh Khatib Syarabini dalam kitab Mughni lah. Yang dinukil oleh Syekh Fariki dah. Dia dinukil dari Syekh Fariki ni. Tapi kata boleh, ada juga kata boleh sekerak. Tapi Ibn Hajar kata tak boleh lah. Kita ambil tak boleh lah dah. Punah sunnah kita kata dah. Baca surah lain lah. Kalau tak ada kat baca surah lain. Nampak apa nak baca sekerak-sekerak lah. tak ingat. Tak ingat. Baca sekerak lah jadi. Tak ada dah dia. Tak boleh lah. Untuk jadi sunnah. Ya gini lah. Memang ada khilaf. Tapi kita nak faham juga khilaf. So, tapi kita kena meraihkan sunnah. Kalau siapa ke punah sunnah tu. Walaupun ulama kata boleh. Setengah ulama kata boleh pun. Setengah ulama kata boleh. Kita kena meraihkan sunnah. Tak usah baca lah. Moleknya tak. Jadi takut punah sunnah lah. Takut anggapan masyarakat tu salah. Macam setengah tu. Setengah tu dia baca surah lain terus. Nak sujud sejadah ni. Banyak ayat Quran lagi 15 tepat dalam Quran ni sudut ayat sejadah. Dia baca surah lain ataupun setengah tu baca ayat aja. Ada setengah tu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni. Dan sekali tu ke ayat sejadah ni. Baca tu nak sujud sejadah bukan baca surah surah sejadah tu dah.
Jadi salah dan salah faham dah berlaku dah. Bukan nak sujud sejadah, baca surah sejadah dan surah insan. Lepas tu dia kata, dan jika imam membaca surah sejadah di dalam solat Jumaat, lalu dilakukan sujud tilawah, tidaklah batal solatnya. Solat Jumaat ni jangan buat lah. Dia baca ayat sejadah. Ataupun baca surah sejadah sendiri dah. Lepas tu sujud sawi. Bukan sawi, sujud sejadah. Masa baca sembahyang Jumaat tu Jadi tak apa, dia kata dah. Sekalipun tidak dibacanya terkecuali dengan qasad sujud tilawah. Dia baca tu kan niat nak sujud sejadah sekalipun. Pada hati tak sunnah dah. Sunnahnya pagi Jumaat je dah. Tapi dia memang nak baca juga. Hari tu mana pun niat dalam hati dia nak baca surah sejadah. Hari Jumaat ni. Sembahyang Jumaat ni. Demikianlah dikatakan oleh Ibn Qasim yang dinukilkan dari Syekh Ramli. Tidak batal sembahyang. Boleh lah. Sebenarnya sembahyang lain pun tidak batal belaka dah. Baca surah sejadah ni. Cuma pelik lah orang ada. Disunatkan membaca surah sejadah dan surah Al-Ghasyiyah dalam solat subuh. Ghasyiyah pun duduk sana. Ghasyiyah Al-Insan ni. Surah Al-Insan ni. Kerana salahnya. Dalam solat subuh bagi orang yang mukim saja. Orang mukim je, orang bersafir tidak sunat dia kata. Tapi orang musafir sekalipun perjalanannya itu singkat disunatkan baginya pada solat subuh Jumaat. Kalau tidak menyusahkan dia, boleh jugalah. Walaupun tidak musafir dah. Walaupun musafir dah. Musafir ni suka sikit baca panjang-panjang letih dah. Tapi kalau dah musafir tu ringkas, singkat atau tidak letih mana, boleh lagi dah. Dan solat subuh yang lainnya membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Ikhlas pada rakaat kedua dari keadaan musafir ni. Dah. Dia kata dia tidak mesti gitu sebenarnya dah. Maksudnya musafir ni kita kena ringin semaya kerana rombongan tu letih ni belakang dah. Kalau pakai baca panjang kat nyanyi lah orang lain dah. Gitu lebih kurang dah. Jadi musafir ni kena meraihkan rombongan ramai-ramai takut letih. Dia tidak jadi sunat lah kalau siapa ke menyusahkan makmum lain dah. Tapi kalau mukim tak cara dah makmum suka tak suka pun tetap sunat baca surah sejadah. Tak suka pun dah. Okay, lepas tu kerana seperti itulah yang terangkan dalam hadis sekalipun hadis tu dhaif. Tapi ada hadis baca surah Kafirun dan surah Ikhlas pada solat subuh ni hadis tu dhaif. Dah. Dah ada setengah ulama bahan ni ada yang kata ni ya silap perawi. Kalau surah kuliah yang Kafirun dan surah Qul Huwallah ni bukan solat subuh, solat sunat subuh dah. Dia tukar situ dah. Dalam musafir pun solat sunat subuh, bukan solat subuh ni. Solat subuh ni tetap panjang lagi baca dah. Tak apalah, diterangkan lagi dalam hadis yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat subuh surah Al-Falaq pada rakaat pertama dan surah An-Nas pada rakaat kedua ni. Pernah Nabi panjang pendek dah. Jadi surah Falaq dan surah An-Nas ni pendek benar lah dah. Pendek benar tapi baca dalam surah subuh ni biasa Nabi baca panjang tapi ada masa juga Nabi baca sangat pendek macam ni lah. Maka dari yang demikian itu nyatalah bahawa orang yang musafir boleh memilih dalam solat subuhnya antara membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, antara membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tetapi membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas lebih utama kerana hadisnya lebih kuat. Dan lagi orang yang musafir diringankan semua bacaannya. Jadi musafir ni kena peringat jangan sampai susah ya. Dia kena ringankan bacaan dan sebagainya supaya rombongan tidak letih mana dah. Letih benar lah. Musafir jam dulu dah. Tapi tak so cepat lah ada kita musafir jadi dah. Dan disunatkan dalam solat Isyak malam Jumaat membaca surah Jumaat pada rakaat pertama dan surah Munafiqun pada rakaat kedua. Ni malam Jumaat yang kata dah. Pada malam Jumaat, sebenarnya Isyak malam Jumaat, baca surah Jumaat pada rakaat pertama dan surah Munafiqun pada rakaat kedua dah. Surah kedua, surah kedua. Surah Munafiqun. Panjang kat dah dah. Dan sunat dibaca pada solat Maghrib. Itu solat Isyak lah dah. Solat Maghrib malam Jumaat pula. Membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dia kata Maghrib malam Jumaat ni. Tak tahulah kuat setengah mana ni. Asal tak gagah mana hadis ni ni. Tapi tak tahulah. Dia tak sebut hadis ini.
Dan demikian juga membaca surah yang seperti itu pada solat sunat subuh. Solat sunat subuh, solat sunat maghrib dan tawaf, ihram dan istikharah. Baca surah Al-Kafirun dan surah Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan surah Ikhlas ni solat sunat subuh pun molek kita baca. Solat sunat maghrib ke sebelum selepas molek baca. Solat sunat tawaf pun molek, solat sunat ihram pun molek kita baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu rakaat kedua dah. Solat istikharah pun molek ni juga dah. Ya ada dalil banyak dah, sikit memang banyak. Ada hadis Nabi cerita sahih lah. Cerita Nabi baca terutama solat sunat subuh gapo tu memang dalil yang sahih, Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu rakaat kedua dah. Setakat tu dululah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.